Shalom saudaraku kekasih. Bertemu lagi kita di dalam program Arwah TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawakan satu lagi topik yang dibawakan oleh Pastor Chris Oyekilome yang bertajuk Menyenangkan Hati Tuhan dengan Hidupmu. Dan Henok hidup 65 tahun dan dia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah 300 tahun setelah dia memperanakkan Metusalah, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 21 hingga 22. Saudara-saudari, apa yang kita baca dalam ayat Injil tema kita menggambarkan diri Henok kepada kita. Dia ialah seorang Nabi Tuhan. Dialah Nabi Tuhan yang penglihatan dan kedatangan Tuhan bersama 10,000 orang kudusnya. Dan juga kepada mereka ini, Henok generasi ketujuh dari Adam bernubuat sambil mengatakan, "Lihat, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk melakukan penghakiman kepada semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik kerana semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan kerana segala kekasaran yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap dia." Yehuda 1 ayat 14 hingga 15. Dalam Ibrani 11 ayat 5 berkata, "Kerana iman Henok telah diangkat supaya dia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan orang, kerana Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia diangkat, dia memperoleh kesaksian bahawa dia menyenangkan hati Allah." Henok diangkat ke syurga hidup-hidup dan tidak pernah mati. Alkitab mengatakan bahawa sebelum dia diangkat ke syurga, dia mempunyai kesaksian bahawa dia telah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kamu menyenangkan hati Tuhan? Cara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan berjalan dalam iman, kerana Alkitab berkata, tanpa iman ianya mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Saudara-saudari, kamu boleh tahu hari ini sama ada kamu telah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Soalan yang kamu perlu jawab adalah, adakah kamu berjalan berdasarkan iman dan berdasarkan perspektif diria? Iman adalah bertindak atas firman. Iman itu melakukan firman Tuhan. Henok tahu dia mengembirakan hati Tuhan kerana dia adalah pelaku iman firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya hanya pendengar sahaja yang menipu diri sendiri." Ini serupa dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Cara untuk menunjukkan bahawa kamu mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan firman-Nya, dan iman bekerja dengan kasih. Saudara-saudari, belajarlah untuk berjalan dalam terang firman Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 10, Paulus melalui roh berdoa supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Hal ini digenapi dalam hidupmu apabila kamu hidup berdasarkan iman setiap hari, kerana orang benar hidup berdasarkan iman. Roma 1 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 7, dan Galatia 3 ayat 11. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, di sini mari kita berdoa bersama saya. Ya Bapa yang di syurga, aku berterima kasih kepadamu kerana Engkau bekerja di dalamku
untuk aku mahu dan sanggup melakukan apa yang dikehendaki oleh-Mu. Hidupku mencerminkan Kristus. Kristus yang ada di dalamku adalah manifestasi kemuliaan-Mu dalam setiap bidang hidupku. Terima kasih Tuhan atas keistimewaan untuk menjalankan dan bersama di dalam Kristus dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudari, di sini ada renungan tambahan. Yang pertama, Kolose 1 ayat 9 hingga 10. Dan yang kedua, Filipi 2 ayat 13. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Bertemu lagi kita di dalam program yang akan datang. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.